Assalamualaikum guys, welcome back to Carol Series. Apa khabar korang semua? Carol harapkan korang semua dalam keadaan yang baik lah. Jadi, dalam video kali ni Carol akan menceritakan kisah tentang Nikola Tesla. Ramai yang request dekat Carol kisah tentang Nikola Tesla ni. Tapi, kali ni Carol baru sempat untuk buat beberapa revision pasal cerita dia ni guys. And, tanpa membuang masa anda semua, jom kita mulakan video ni guys. Siapakah Nikola Tesla? Alright guys, Nikola Tesla ni dia adalah seorang engineer dan juga dalam pada masa yang sama dia juga adalah seorang saintis yang sangat terkenal. Macam mana dia boleh jadi terkenal? Dia ni terkenal disebabkan dia berjaya mereka satu sistem elektrik yang dipanggil sebagai AC atau nama panjang dia adalah alternating current ataupun dalam bahasa Melayu dia adalah sistem elektrik arus ulang alik. Budak-budak elektrik tahulah benda-benda macam ni. Yang mana tak faham tu, senang cerita sistem elektrik AC yang direka oleh Tesla tu, benda tu merupakan sistem elektrik yang utama yang digunakan dekat dalam dunia sekarang ni guys. Satu dunia pakai sistem yang direka oleh Nikola Tesla tu. Bukan setakat sistem elektrik AC tu je tau yang dia buat, tapi dia juga telah mewujudkan satu teknologi yang dinamakan sebagai Tesla Coil. And kalau korang nak tahu, Tesla Coil tu sampai sekarang ni masih lagi digunakan dalam teknologi radio dekat dalam dunia guys. Carol yakin yang korang semua pernah dengar satu brand kereta jenama Tesla. Tesla ni dia sangat famous dekat luar negara. And dengar cerita Tesla ni dah mula masuk dekat dalam Malaysia tahun ni. Tapi tak tahulah. Okey, kita sama boleh. Owner kepada Tesla tu pun adalah seorang billionaire nombor 2 dunia sekarang ni tau. Elon Musk. Nombor 1 siapa? Jeff Bezos. Hari tu Elon Musk naik nombor 1 tapi turun balik. Diorang ni macam fight-fight. Okey. Kalau korang nak tahu, nama brand kereta tu adalah sempena nama Nikola Tesla. Nikola Tesla. Tesla tu. Si Elon Musk ni dia sangat terinspirasi dengan kisah hidup Tesla sampaikan dia gunakan nama Nikola Tesla tu dalam pembikinan company kereta dia guys. Tesla dilahirkan pada 10 Julai 1856 dekat Smiljan, Croatia. Dia ada 5 orang adik-beradik. Tesla ni, dia start minat dekat benda-benda elektrik sejak daripada kecil lagi tau. Apabila dia nampak mak dia ni suka mereka barang-barang baru ataupun mereka barang-barang untuk memudahkan kerja-kerja harian. Salah satunya, mak dia adalah antara orang pertama yang mereka mechanical egg beater. Pemukul telur dalam bentuk mechanical guys. Maksud dia, hasil daripada ciptaan mechanical egg beater tu dalam secara mechanical, beban untuk pukul telur tu jadi berkurangan. So bila beban berkurangan, dia jadi tak penat sangat lah kalau nak pukul telur dalam kuantiti yang banyak kan. Kalau tak, pisang juga tangan tu kan, nak pusing je kan. So guys, masa dia kecil tu sampailah dia besar, dia belajar macam biasa. And dia ni antara pelajar-pelajar yang pintar, pelajar yang berinovasi dan juga genius. Kalau korang nak tahu, dia pergi menuntut ilmu dekat 3 negara yang berlainan guys. Daripada sekolah sampailah ke universiti, semuanya negara lain-lain guys. First dia pergi Germany yang di mana masa tu dia sekolah menengah dekat Realschule Karlstadt. Tak tahulah itu sebutannya betul ke tak kan. Tu dekat Germany. Lepas dah belajar dekat situ, dia pergi Austria pula. Dekat Austria dia masuk Polytechnic Institute and last kali dia pergi ke Republic Czech. Masa dekat sana dia masuk University of Prague. Apa-apa je lah. Asalkan korang faham je lah. So dekat sini kita nampak sekolah dekat Jerman, Politeknik dekat Austria, and University dekat Republic Czech. 3 negara yang berlainan guys. And then lepas dia habis belajar, dia terus berhijrah lagi ke negara lain guys. So negara yang keempat ni adalah negara Hungary. So masa dekat Hungary tu dia start bekerja dekat sebuah syarikat telefon. Jangan terkejut zaman 1870-an ni memang dah ada telefon guys. Itulah kali pertama telefon diciptakan pada tahun 1876. Wah, dah macam cikgu sejarah dah aku ni. Lepas dia lepak dekat Hungary beberapa tahun, dia berhijrah pula ke United States pada tahun 1884. Sampai dia dekat US, dia bekerja dengan Thomas Edison dulu. Thomas Edison tu pun famous juga guys, sebab dia adalah orang pertama yang buka makmal penyelidikan industri yang pertama dekat dalam dunia guys. Orang pertama yang buka research laboratory lah senang cerita. Research laboratory. So walaupun Edison yang hire Tesla untuk bekerja dengan dia, tapi diorang ni bekerjasama umpama Tesla ni macam Edison punya business partner tau. Kira macam
macam diorang ni rapat lah. Tapi hubungan diorang tu tak bertahan lama pun. Beberapa bulan kemudiannya, diorang ni berpisah. Tesla meletakkan jawatan dia dekat company Edison, guys. Apa sebab pula tiba-tiba nak berhenti kerja? Berdasarkan daripada ahli sejarawan, diorang cakap Tesla dengan Edison ni dua-dua dia mempunyai personality yang berbeza, guys. Si Edison ni dia lebih fokus kepada duit, dia lebih fokus kepada marketing yang berjaya. Tapi si Tesla pula dia lebih fokus kepada inovasi dan ciptaan yang bermanfaat kepada manusia. Itulah antara punca diorang ni macam tak sekepala, geng. Pada tahun 1885, Tesla dia pergi buka satu company dia sendiri yang bernama Tesla Electric Light Company, yang di mana dia masa tu dapat satu jumlah pelaburan yang sangat besar untuk buat arc lighting jadi lebih efisien. Arc lighting ni kalau korang nak tahu, dia adalah sejenis lampu yang biasanya lampu tu akan digunakan dekat jalan raya dan juga kilang-kilang ataupun dekat railway tau, jalan kereta api tu. Tapi arc lighting tu digunakan masa dulu je. Sekarang ni kita dah tak pakai lagi dah arc lighting tu. Lampu yang ada dekat jalan raya sekarang ni nama dia HID lamps ataupun nama panjang dia adalah High Intensity Discharge Lamp. So kita tak nak cerita panjang-panjang pasal lampu ni, Kero cerita sikit je lah untuk bagi korang senang faham je. So kita sambung balik. Walaupun si Tesla ni dia berjaya untuk jadikan arc lighting tu jadi lagi efisien, tapi dia bernasib malang, guys. Sebab apa? Dia punya investor tu pergi buka company baru, guys. And dia ni terpaksa untuk tutup company dia tu. Disebabkan untuk meneruskan hidup dia terpaksa bekerja sebagai buruh kasar selama 2 tahun. Selepas 2 tahun ni dia pergi hidup merempat, tiba-tiba durian runtuh pula datang, guys. Rezeki dia sampai. Masa tu dia ada jumpa dengan investor yang baru yang sanggup untuk melaburkan dana yang banyak dekat dalam company baru dia tu. Company tu bernama Tesla Electric Company. So masa career dia sebagai engineer and scientist ni lah, dia banyak cipta benda-benda baru, guys. Tadi kita cerita pasal dia adalah orang yang mencipta AC dan juga Tesla Coil kan. Tapi dalam diam dia ni juga adalah seorang perintis kepada penemuan teknologi radar, teknologi X-ray, teknologi remote control and teknologi magnet. Kalau korang tak faham perintis tu apa, perintis tu umpama macam Tesla ni adalah orang yang jumpa basic pattern untuk teknologi-teknologi ni, guys. And then orang lain akan gunakan basic pattern yang Tesla jumpa tu untuk mencipta sesuatu teknologi dengan lebih mendalam, guys. Kita ambil satu contoh lah. Tesla dia jumpa satu basic pattern untuk mencipta teknologi radar, tapi disebabkan tak habis kaji lagi pasal benda tu, ataupun dia tak dapat dana yang cukup, ataupun dia tak sempat untuk research, jadi guys dia biarkan je benda tu. And basic pattern tu dia simpan dekat dia punya archive dia. Jadi guys, orang lain yang gunakan basic pattern yang Tesla jumpa tu untuk kaji dengan lebih mendalam pasal radar tu. And finally orang tu berjaya untuk mencipta sebuah radar yang betul-betul radar tu. Jadi itulah maksud perintis. And then hasil ciptaan sistem AC tu, benda tu menarik minat George Westinghouse. George ni dia adalah seorang engineer dan juga businessman. Masa tu George ni dia tengah cari solution. Dia fikir macam mana dia nak supplykan electricity dekat satu negara, and dalam pada masa yang sama elektrik tu boleh dipindahkan dengan keadaan jarak yang jauh tau. So dia jumpa Tesla and diorang menemui kata sepakat, ataupun diorang ni bersetujulah untuk bercollaborate dengan sesama sendiri. So guys, hasil gabungan ni diorang berjaya untuk menjual sistem AC ni dekat kerajaan US. And then lepas projek sistem AC tu, dia fokus kepada free energy, yang di mana free energy project ni dia fokuskan kepada sistem wireless, guys. And then projek ni pun dia ketengahkan kepada investor, and investor bersetuju. So disebabkan projek free energy ni dia dapat jumlah pelaburan yang besar daripada investor untuk menjalankan projek. Funding yang dia dapat daripada investor tu, dia buat makmal, dia buat satu bangunan yang sangat besar, guys. Dekat situ ada power plant, dekat situ ada transmission power and macam-macam lagi. Kira complete lah. Ni kiranya satu projek yang sangat besar, guys. Tapi malang sekali selepas beberapa tahun menjalankan projek tu, para investor macam dah tak percaya dengan Tesla. Diorang bukan tak percaya dengan Tesla, tapi diorang tak percaya dengan sistem teknologi yang bakal dibangunkan Tesla nanti. So diorang berhenti untuk melabur dengan Tesla, and Tesla terpaksa stop dia punya research. Selepas 2 tahun, Tesla diisytiharkan muflis, and dia terpaksa menjual bangunan makmal dia tu untuk tujuan membayar hutang-hutang dia, guys. And then beberapa tahun kemudiannya dia kembali bekerja, tapi kali ni lain macam sikit, guys. Dikatakan kali ni dia dah tak buat research pasal free energy lagi, tapi kali ni dia buat research pasal satu senjata yang boleh memusnahkan satu kawasan yang sangat besar. Benda tu boleh bunuh manusia dengan sekelip mata. Benda tu boleh tembak kapal terbang. And kalau korang nak tahu, benda tu boleh tembak daripada jarak yang sangat jauh. Benda ni sampaikan dia kena soal siasat dengan FBI, sebab pada masa dia buat Death Ray tu, nama senjata tu Death Ray, masa tu Perang Dunia Kedua tengah berlangsung. So dia pun kena soal dengan FBI, tapi terlepas. Dikatakan Tesla ni dia menciptakan Death Ray ni adalah tujuan untuk menjadikan dunia ni tempat
tempat yang aman, tiada peperangan yang berlaku. Dia tak nak lagi peperangan dekat dalam dunia ni berlaku. Tapi kalau nak aman, kenapa dia pergi buat senjata yang sangat berbahaya untuk manusia tu? Cerita dia macam gini guys. Tujuan Tesla buat macam ni adalah untuk membuatkan musuh jadi takut dengan orang. Okey, Khairul terangkan secara ringkas. Ini apa yang Tesla cakap. Ada satu negara ni ada senjata yang sangat kuat tau. And then dia nak conquer negara jiran dia, sebelah dia. Dia tahu yang dia akan menang dalam peperangan tu sebab dia ada senjata yang sangat kuat. That is why lah dia berani untuk serang. Dia tahu negara jiran dia tu lemah dalam peperangan. Dia tahu andai kata kalau dia attack dia akan menang. Sebab itulah dia berani berperang. Tapi andai kata kalau negara yang lemah ni ada senjata yang kuat, maksudnya dia dah tak lemah lah. So musuh pun akan jadi takut untuk serang. Maksudnya negara yang tadinya nak attack tu, negara yang ini mungkin tak jadi nak attack sebab dia tahu kalau dia attack dia akan kalah ataupun 50-50. Akhirnya diorang ni sama-sama kuat. So peperangan pun takkan berlaku. Jadi guys, Tesla pun pergilah berjumpa dengan orang atasan US. Dia pergi bagi tahulah benda yang Khairul ceritakan tadi tu. Lepas tu dia bagi tahu lagi lah tentang idea pasal Dead Ray tu. Dia bagi tahu apa motif dia buat Dead Ray tu. Tapi malang sekali guys, tak ada seorang pun yang dengar cakap dia. Tak ada seorang pun yang labuhkan dalam projek Dead Ray tu. Sampailah pada satu malam tahun 1937, dalam satu meeting dia bagi tahu yang dia dah buat Dead Ray tu. And dia akan tunjukkan kepada dunia senjata dia tu untuk lagi beberapa bulan akan datang. Dia akan tunjukkan dekat orang, tapi bukan masa tu. And malang lagi sekali guys, tak sempat nak tunjuk. Pada tahun yang sama, dia ni kena langgar dengan sebuah kereta. And keadaan dia lepas kena langgar tu, keadaan dia jadi makin teruk tau guys. Kesihatan dia dah tak stabil. And finally, selepas 6 tahun menanggung sakit, pada tahun 1943 dia meninggal disebabkan penyakit coronary thrombosis. Lepas dia meninggal dunia tu, tentera semua serbu bilik dia and selongkar dalam bilik dia. Diorang semua nak cari senjata Dead Ray tu. Diorang semua nak make sure kan senjata Dead Ray tu tak sampai ke tangan pihak musuh tau. Tapi guys, diorang tak jumpa langsung senjata tu. And persoalan dia, adakah Dead Ray tu betul-betul wujud? Kalau dia wujud, dekat mana Tesla sorokkan Dead Ray tu? Renung-renungkanlah. Khairul rasa that's all from Khairul Series. Until next time, Assalamualaikum.